Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin 1.38 Disember bersama saya Hawa Rizwana Rizwan. Tajuk utama tengah hari ini: buruh berdepan 105 pertuduhan rogol dan liwat anak. Ketua AMK dakwa memiliki bukti wujud Samseng dalam PKR. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang buruh dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Terengganu hari ini dan berdepan 105 pertuduhan melakukan sumbang mahram terhadap anak kandung perempuannya. Tertuduh berusia 45 tahun turut didakwa atas satu pertuduhan meliwat anak kandungnya yang kini berusia 15 tahun 7 bulan. Kejadian didakwa dilakukan di sebuah bilik di rumah yang didiami tertuduh, mangsa dan dua lagi anak lelakinya berusia antara 12 dan 13 tahun. Tertuduh dilaporkan telah bercerai dengan ibu mangsa sejak 11 tahun lalu. Perbuatan didakwa dilakukan antara 14 Ogos hingga 26 November lalu di antara jam 12 hingga 12.30 tengah malam. Manakala bagi kesalahan liwat, tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu pada 26 November lalu kira-kira jam 12 tengah malam hingga 4 pagi. Bagi tuduhan merogol, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 376/3 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 30 tahun dan maksimum 10 sebatan. Manakala bagi tuduhan liwat, dia didakwa mengikut Seksyen 377/C Kanun yang sama boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun dan sebat. Tertuduh ditahan polis pada 2 Disember lalu di rumahnya selepas anaknya itu membuat laporan polis di Balai Polis Cukai Kemaman pada 1 Disember. Mangsa dilaporkan tercicir sekolah sejak awal tahun ini. Ketika ini, prosiding pendakwaan masih lagi berjalan. Seorang pemandu lori menahan kesakitan selama 2 jam selepas tersepit di dalam kenderaannya akibat nahas jalan raya di susur terowong Jalan Tun Razak awal pagi tadi. Kejadian dilaporkan berlaku kira-kira jam 11.30 malam tadi, membabitkan lori 3 tan yang melanggar tembok terowong. Pusat Gerakan Operasi Bomba Kuala Lumpur menerima panggilan kira-kira jam 12.11 tengah malam dan mengerahkan 2 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Keramat serta Tun Razak dengan kekuatan 16 anggota dan pegawai ke lokasi. Bagaimanapun, anggota bomba mengalami kesukaran untuk mengeluarkan mangsa tersepit di bahagian tempat duduk pemandu kerana berlaku kebocoran diesel kenderaan berkenaan. Sebabkan struktur bodi kepala lori yang kemek, kita mengalami sedikit kesukaran untuk mengeluarkan mangsa. Kita menggunakan pagabatan rescue tool yang ada dalam jentera kita untuk mengeluarkan mangsa dengan sestabil mungkin dan tidak melibatkan kecederaan yang lain. Mangsa cedera di kedua-dua bahagian kaki dan dihantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk rawatan. Punca kejadian masih dalam siasatan. Perkembangan banjir di Sarawak. Keadaan banjir yang melanda di beberapa kawasan di Sematan Lundu sejak semalam kini dilihat semakin pulih. Air yang naik di 3 kawasan terjejas ekoran hujan lebat di Kampung Sebat Melayu dan Kampung Sebat Baru dan Kampung Sebat Dayak kini surut sepenuhnya. 2 pusat pemindahan sementara dibuka di Sekolah Kebangsaan Sebat dan Balai Raya Sebat Dayak. Sejak semalam, sejumlah 20 keluarga dengan jumlah keseluruhan 70 mangsa dipindahkan di kedua-dua pusat terbabit.
agensi penguasa seperti APM, Bomba, ATM dan Rela telah membuat pemantauan di sekitar kawasan yang terjejas banjir di daerah Sematan, mendapati air hujan telah surut sepenuhnya dan dijangkakan selepas makan tengah hari, kemungkinan semua mangsa di pusat pemindahan akan balik ke rumah masing-masing. Bagaimanapun, pihaknya akan sentiasa berada dalam keadaan siap siaga dalam menghadapi kemungkinan bencana banjir di negeri itu. Segala aset serta bekalan makanan mencukupi, katanya, telah digerakkan ke kawasan yang berpotensi dilanda banjir. Kawasan Lundu adalah kawasan kedua yang dinaiki air di Sarawak selepas kawasan lawas terjejas sebelum ini. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, monsun timur laut akan melanda negeri itu bermula dari November sehingga Mac tahun depan. Dalam pada itu, di Kelantan, jumlah mangsa banjir terus berkurangan kepada 807 orang daripada 288 keluarga sehingga jam 12.30 hari tadi. Banjir masih membabitkan dua daerah iaitu Pasir Mas dan Tumpat. Sebanyak 3 pusat pemindahan sementara dibuka di Pasir Mas. Ia menempatkan 150 mangsa daripada 69 keluarga. Manakala di Tumpat, 6 pusat pemindahan sementara dibuka dengan menempatkan 657 mangsa daripada 219 keluarga. Ketika ini, paras air Sungai Golok di Rantau Panjang saja berada pada paras amaran iaitu 8.12 meter. Susulan kejadian bot di badai ombak di Muara Kuala Dungun, Terengganu semalam, seorang nelayan yang dilaporkan hilang sebelum ini ditemui lemas kira-kira jam 9.50 pagi tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Baharudin Abdullah berkata, mayat bangsa Afandi Zakaria, 42 tahun, ditemui terdampar di hadapan restoran Singgang Ulam Wudu Kampung Surah jam 9.50 pagi tadi. Mayat dipercayai dihanyutkan kira-kira 3.5 km dari lokasi kejadian. Mayat kemudiannya dibawa ke Hospital Dungun untuk tindakan lanjut. Dalam kejadian jam 7 pagi semalam, mangsa bersama 2 lagi rakannya yang terselamat cuba melepasi muara sungai berkenaan, namun bot dinaiki mereka dipukul ombak besar lalu terbalik dan karam. Vivo S1 Pro menerokai gaya anda. 4 kamera, 48 megapiksel, ultra jelas main kamera. Vivo. Hari terakhir Kongres Nasional PKR pagi tadi bermula tanpa kehadiran Timbalan Presiden Datuk Seri Muhammad Azmin Ali serta pimpinan yang menyokongnya. Ketibaan Presiden Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama pengerusi Majlis Penasihat PKR Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menyaksikan hanya Naib Presiden Tian Chua yang dikaitkan sebagai kumpulan pro-Azmin menyambut mereka. Situasi itu mencetuskan persoalan sama ada Datuk Seri Azmin dan penyokongnya memutuskan untuk memboikot majlis penggulungan dan penangguhan Kongres itu. Mengikut jadual asal, hari terakhir Kongres bakal menyaksikan ucapan penggulungan daripada Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK, Ketua Wanita, Naib Presiden, Timbalan Presiden dan Presiden PKR. Tiada di pentas utama juga Naib Presiden Zuraida Kamaruddin dan Ketua Wanita Haniza Talha. Semalam, Datuk Seri Azmin mendakwa Datuk Seri Anwar gagal memenuhi janji memastikan pembahas patuh pada kerangka dan parameter ucapan yang dipersetujui dalam mesyuarat khas antara mereka di bangunan Parlimen Rabu lalu. Timbalan Presiden PKR itu juga dijadualkan hadir dan berucap di satu majlis makan malam wawasan kemakmuran bersama di sebuah hotel di Ibu Negara malam ini. Dalam ucapan penggulungan, Ketua AMK Akmal Nasrullah Muhammad Nasir mendedahkan beliau mempunyai bukti kewujudan kumpulan Samsing dalam pergerakan itu. Dakwanya ia sengaja diatur untuk merosakkan dan memburukkan AMK dan PKR secara keseluruhannya. Namun, saya agak terkejut apabila semalam saya didatangi oleh seorang pemberi maklumat mengakui dan bercerita mengenai ada usaha
merancang keganasan dan terdapat bukti melalui pesanan WhatsApp yang berbunyi, satu lagi, aku nak 30 orang hardcore untuk security team masa Kongres. Bawa Tony dan Syamil sekali. Aku nak kunci pintu Dewan dan buat undi tak percaya kepada Akmal. Tapi kena susun betul-betul. Aku nak yang hardcore tempur punya. Siapa yang hantar mesej ini? Beliau menyerahkan perkara itu kepada polis untuk menyiasat sekiranya benar terdapat individu yang merekrut gangster atau something untuk mengganggu perjalanan Kongres AMK. Dan jika terbukti ada pihak yang bersalah, individu berkenaan wajib dipecat serta-merta. Saya akan serah. Akmal juga mendedahkan dalam PKR wujud pemimpin yang berpura-pura dalam perjuangan dan melakukan khianat terhadap parti. Kepura-puraan membolehkan seseorang itu seolah-olah memperjuangkan perjuangan kita, padahal sibuk mengambil kesempatan dan keuntungan. Berlagak sibuk tapi tak buat kerja. Berlagak tenang tetapi kekal serang. Berlagak perjuang tetapi pengkhianat. Konvensyen Nasional Parti Amanah Negara di Shah Alam, Selangor juga bakal melabuhkan tirainya petang ini. Presiden Muhammad Sabu akan menyampaikan ucapan penangguhan petang ini. Kita terus saja bersama wartawan Amirul Hakim Lokman. Silakan Amirul. Ya, Hawa Rezwan, kestabilan memacu kemakmuran bersama, itu tema bagi Konvensyen Nasional Parti Amanah Negara 2019 pada hari ini, hari ketiga masuk pada hari ini, hari terakhir juga. Pada 9 pagi tadi bermula dengan ucapan penggulungan daripada jawatan kuasa perwakilan dan seterusnya ucapan penangguhan daripada wakil-wakil perwakilan. Dan pastinya pada hari ketiga ini akan menjadi acara kemuncak ialah ucapan penangguhan daripada Presiden Amanah sendiri, Muhammad Sabu, pada jam 2.30 petang nanti yang dijadualkan. Dan untuk memberikan sedikit mungkin suasana berkenaan konvensyen yang masuk hari ketiga ini, bersama saya Timbalan Pengarah Komunikasi Amanah, Encik Ahmad Sabki Yusof. Baik, Tuan, terima kasih kerana bersama Buletin 130. Baik, berkenaan acara kemuncak nanti sebelah petang berkenaan ucapan penangguhan Presiden, macam mana jangkaan pada ucapan sebelah petang nanti? Okey. Pada sesi seterusnya nanti adalah sesi penggulungan oleh pimpinan Parti Amanah Negara, dan sekarang ini sedang sesi penggulungan oleh Timbalan Presiden, dan selepas ini adalah sesi penangguhan oleh Yang Berhormat Presiden Parti. Dan saya menjangkakan ini akan memberikan peluang kepada Presiden untuk memberikan penjelasan, menjawab segala persoalan, termasuk juga cadangan, kritikan daripada perwakilan yang telah membahaskan dalam sesi perbahasan semalam. Dan saya percaya jawapan yang diberikan ataupun penggolongan yang diberikan akan memberikan pencerahan kepada semua persoalan yang telah dikemukakan. Bagaimana pula dengan sepanjang 3 hari konvensyen berlangsung ni? Adakah mungkin acara-acara yang tidak diingini berlaku, ataupun sepanjang 3 hari ini adalah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar, dan suasana konvensyen berlaku dengan begitu tenang, begitu matang, dan perbahasan yang dikemukakan, yang ditampilkan oleh perwakilan-perwakilan pada seluruh negara dan juga sayap-sayap menampakkan kematangan mereka. Mereka membawa segala persoalan yang berkaitan dengan pentadbiran kerajaan dan juga berkaitan dengan pengurusan parti, yang ini merupakan perkara-perkara penting dalam kita meneruskan perjuangan parti untuk membela nasib rakyat dan negara.
Bagaimana pula dengan convention di hari kali ini? Adakah mungkin ada terdapat banyak perbezaan daripada sebelum ini ataupun hasil daripada convention kali ini akan dibawa bagaimana hasilnya? Ada sedikit berbeza convention ini kerana kita adalah sebahagian daripada kerajaan. Sebagai sebuah parti yang menjadi sebahagian daripada kerajaan, tentunya perwakilan memberikan banyak cadangan-cadangan, respon dan juga kritikan yang berkaitan dengan pentadbiran negara. Dan saya percaya ini memberi satu feedback yang baik kepada kepimpinan dan juga mungkin pimpinan amanah perlu membawa sebahagian isu ini sama ada dalam kementerian masing-masing dan juga kepada kerajaan keseluruhannya bersama dengan pimpinan Pakatan Harapan. Terima kasih Tuan kerana bersama dengan Buletin 130. Terima kasih kerana bersama TV3. Baik, di hari ketiga ini, hari kemuncak, nantikan bagi ucapan penangguhan Presiden yang akan berlangsung jam 2.30 petang nanti oleh Presiden Amanah sendiri, Muhammad Sabu. Itu sahaja daripada saya, kembali bersama Hawa Rizwan di Supetas, silakan. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Siasatan awal kes serangan di stesen udara Tentera Laut Pensacola, Florida mendapati penyerang telah menonton rakaman video pembunuhan beramai-ramai seminggu sebelum kejadian. Menurut keterangan saksi, Muhammad Said Al-Shamran turut mainkan video berkenaan kepada rakan lain ketika sedang makan malam. Muhammad Said merupakan salah seorang pelajar Arab Saudi yang menjalani latihan ketenteraan di pangkalan Pensacola. Beberapa pelajar lain dari Arab Saudi telah ditahan bagi membantu siasatan. Serangan tembakan Jumaat lalu telah mengorbankan 3 rakyat Amerika sebelum polis menembak mati penyerang sejurus kejadian. Serangan udara yang dilancarkan rejim Syria dan Rusia di perkampungan Al-Bara, Rantau Barat Idlib telah mengorbankan 19 nyawa orang awam. Pemerhati hak asasi manusia Syria mengesahkan 8 daripada yang terkorban adalah kanak-kanak. Pasukan penyelamat dikerahkan ke lokasi bagi mengeluarkan mangsa dari runtuhan akibat pengeboman itu. Serangan di Idlib telah diperhebatkan sejak beberapa minggu ini. Daerah berhampiran termasuk Balyun dan Abadita turut menjadi sasaran sehingga mengakibatkan lebih 10 orang awam termasuk kanak-kanak maut. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Sukan. Hari ini merupakan saingan ke-8 Sukan C Filipina 2019. Setakat jam 1 petang, kontingen negara masih berusaha keras menambah kutipan pingat menyaksikan 5 warna sudah pun berjaya dimenangi iaitu 1 perak dan 4 lagi gangsa. Beginilah kedudukan terkini sehingga jam 1 petang hasil 4 jenis sukan yang mengutip pingat. Pasukan memanah recurve lelaki tewas di tangan Indonesia menerusi penentuan shoot off selepas kedudukan terikat 4-sama. Menyebabkan trio Haziq Kamaruddin, Hairul Anwar Muhammad dan Zulkifli Muhammad terpaksa berpuas hati dengan pingat perak tunggal setakat ini. Malaysia menambah kutipan pingat gangsa apabila 2 wakil yang bertarung dalam sukan Muay Thai, Nur Amisha Azrul Rizan dan Rizwan Daud tewas kepada lawan masing-masing di peringkat separuh akhir kategori 54 kg lelaki dan wanita. Pelari Alina Goh yang beraksi dalam acara 10 km jalan kaki wanita akhir menamatkan saingan di tempat ketiga untuk pingat gangsa. Manakala skuad softball wanita dikalungkan juga gangsa hari ini selepas tewas 1-5 di peringkat separuh akhir kepada Indonesia. Penantian emas sulung dari Kem Olahraga Negara dalam kempen Sukan C Filipina 2019 berterusan apabila mengumpul 2 pingat perak dan 2 gangsa semalam. Walau bagaimanapun, kejayaan atlet lompat jauh Andrea Anura Anwar merangkul pingat perak mencuri tumpuan ialah dengan memecahkan rekod kebangsaan berusia 12 tahun. Lompatan sejauh 8.02 meter dilakukan Anura turut menyaksikan atlet kelahiran Sabah ini muncul atlet pertama negara yang membuat jarak melebihi 8 meter. Catatan itu juga turut meleburkan rekod kebangsaan berusia 12 tahun yang dibuat Yusbert Tinus pada kejohanan terbuka Thailand di Bangkok pada Oktober 2007. Pingat emas dimenangi atlet Indonesia Sapwatur Rahman yang mencipta rekod baru Sukan C iaitu 8.03 meter.
Atlet Thailand Sutisat Singkon meraih gangsa dalam acara berkenaan dengan lompatan sejauh 7.89 meter. 2 meter yang baru. Sebelum ni rekod sebelum ni pecah, tapi rekod tu tidak diktirap sebab angin bantuan angin. So syukurlah pecah juga untuk SEA Games ni. Dalam satu lagi aksi tumpuan, sasaran pingat emas yang disandarkan atlet baling tukul besi Jackie Wong juga mengeset apabila sekadar meraih pingat perak. Pemegang rekod kebangsaan ini mengakui dia beraksi di bawah tahap sebenar apabila hanya membuat lontaran sejauh 63.88 meter berbanding jarak lazim yang dibuatnya sebelum ini iaitu 65 meter ke atas. Atlet Thailand Kittipong Bunmawan mencipta rekod baru Sukan SEA menerusi balingan sejauh 67.56 meter sekaligus membawa pulang pingat emas, manakala atlet Myanmar Ong Ye Tit meraih gangsa dengan balingan sejauh 58.88 meter. Saya pun tidak pasti juga sebab tengok jarak saya. Memang jarak saya tak sampai situ, tetapi kebacaan dia memang keluar 62, 63. Saya pun rasa hairan juga. Masa orang lain paling sampai 66, 67. Saya pun tidak tahu apa yang telah terjadi. Sebab saya rasa teknik saya semua okey je, tak ada apa yang teruk sangatlah bagi saya. Sementara itu, dalam acara pecut, pelari kelahiran Australia, Russell Alexander Nasir-Tait menghadiahkan pingat gangsa dalam acara 200 meter dengan masa 21.11 saat. Russell jelas gagal menandingi kepantasan jaguh dari Thailand, Kong Prasit Chayut yang muncul sebagai pemenang emas dengan catatan masa 20.71 saat. Pingat perak dimenangi seorang lagi pelari Thailand, Punpat Suripong yang merakam masa 20.78 saat. Satu lagi warna gangsa disumbangkan Iskandar Alwi menerusi saingan lompat bergalah lelaki. Catatan 5.20 meter yang dilakukan menempatkannya di tempat ketiga di belakang juara John Obina dari Filipina yang melakar rekod baru tamasya dengan ketinggian 5.55 meter. Setengah jam bersiaran, Buletin 1.30 berhenti di sini. Kami tinggalkan anda dengan visual demonstrasi oleh Angkatan Tentera Malaysia bersempena Karnival Pesta Kor di Raja Malaysia Perisik yang berlangsung di MIPS. Karnival 3 hari itu berakhir hari ini. Saya Hawa Rizwan. Assalamualaikum dan salam hormat.